Selamat sejahtera kepada semua pembaca yang dihormati. Pada malam itu, di luar jendela, angin malam berdesir lembut melanggar rimbunan pepohon, dan bunyi cengkerik di taman menjadi musik latar yang asing bagi malam pertama perkawinan saya. Bilik pengantin yang disediakan awal oleh ibu mentua saya berbau kain baru dari cadar dan langsir yang masih kaku karena belum dibasuh berkali-kali. Saya duduk termangu di birai katil. Gaun pengantin sudah lama saya tanggalkan, tetapi hati saya kusut seperti benang yang berselirat, dan kedua-dua tangan saya tidak henti-hentinya menggeletar. Di hadapan saya, suami saya, Farhan, duduk sambil merenung tajam, seolah-olah coba mengorek sesuatu daripada saya. Dalam matanya, saya dapat melihat dengan jelas campuran perasaan marah dan syakwa sangka yang amat saya takuti. Farhan ialah suami saya, yang baru pagi tadi diijab kabulkan dengan saya di hadapan ratusan tetamu yang mendoakan kami. Semua orang berkata saya sungguh bertuah. Saya telah berkahwin dengan seorang lelaki yang berjaya, anak sulung dalam keluarga yang terkenal dengan sifatnya yang bertanggung jawab dan taat kepada orang tua. Namun, tiada siapa yang tahu di sebalik kemewahan itu, saya menyembunyikan satu rahasia yang tidak terucap. Jika rahasia ini terbongkar, bukan sahaja saya, malah ibu saya dan seluruh keluarga kami akan terjerumus ke dalam lembah aib yang tidak terhingga. Sambil menggenggam erat hujung baju tidur, saya menundukkan kepala. Jantung saya berdegup kencang seolah-olah mahu pecah. Ketika itu, Farhan berdeham lalu mendekati saya. Tangannya yang besar dan hangat diletakkan di atas bahu saya. Namun, kehangatan itu langsung tidak menenangkan saya, malah terasa seperti satu tekanan yang menyesakkan, seolah-olah ada seutas tali yang tidak kelihatan sedang menjerut leher saya. Aisyah, sampai bila kita nak duduk macam ni saja? Suara Farhan rendah, tetapi getaran kemarahan dapat saya rasakan. Malam ni malam pertama kita. Apa yang awak teragak-agak sangat? Awak ada sembunyikan sesuatu daripada saya ke? Saya menelan air liur, coba bertenang. Tetapi kerongkong saya terasa kering kontang seperti padang pasir. Saya sadar saya tidak boleh menangguhkan saat ini lagi. Dengan teragak-agak, saya berkata, saya penat sangat hari ini. Banyak urusan tadi. Boleh tak kita tangguhkan ke lain hari? Sebaik sahaja kata-kata itu terluah, saya lihat mata Farhan membulat, genggaman tangannya di bahu saya semakin kuat. Dia tertawa sinis. Penat? Orang berkahwin untuk membina keluarga yang bahagia. Malam ini saat paling penting untuk kita. Awak kata penat? Atau ada sebab lain sebenarnya? Ayat terakhir itu menusuk jantung saya seperti sebilah pisau tajam. Seluruh tubuh saya menggigil sambil tergagap-gagap. Tak ada apa-apa. Saya cuma betul-betul penat. Namun, pandangan mata saya yang resah tidak dapat lari daripada renungan tajam Farhan. Dia bingkas berdiri. Dengan mata yang merah menahan marah, dia merenung saya sebelum berpaling dan menyentap kasar selimut yang terhampar di atas katil. Pada ketika itu, saya terasa seperti nafas saya terhenti. Jantung saya seakan berhenti berdegup dan nafas menjadi sesak. Saya sadar inilah permulaan kepada segala-galanya yang telah saya coba sembunyikan dengan begitu terdesak. Farhan berdiri kaku di tempatnya. Wajahnya pucat lesi seperti orang yang melihat sesuatu yang mengerikan, bibirnya terketar-ketar. Kemudian, dia tiba-tiba berundur beberapa langkah sebelum terduduk di birai katil. Dengan kedua-dua tangan menekan tilam, dia menjerit tergagap-gagap. Ya Allah, apa benda ni? Jeritannya bergema menakutkan di dalam bilik yang bertutup rapat itu. Saya bergegas untuk memegang lengannya, tetapi Farhan sudah pun melutut di atas katil. Matanya dipenuhi rasa ngeri yang teramat sangat, seperti baru melihat hantu. Saya lihat seluruh tubuhnya menggigil seperti daun ditiup angin, dan peluh sejuk membasahi dahinya. Di dalam anak matanya, terpantul image saya sendiri seorang pengantin perempuan yang menyembunyikan satu kebenaran yang dahsyat. Pada saat itu, masa lalu yang ingin saya lupakan kembali menerjah seperti ombak. Pesanan ibu pada malam sebelum majelis perkawinan terngiang-ngiang di telinga saya. Aisyah, setiap perempuan ada rahasianya yang tersendiri. Kalau nak keluarga kita selamat, apapun yang jadi, rahasia tu mesti disimpan sampai mati. Kalau orang tahu, bukan kau saja, mak pun tak boleh nak tunjuk muka kat orang lagi. Pesanan itu menjadi belenggu berat yang menekan dada saya, dan kini ia membuatkan saya sesak nafas. Farhan masih melutut, matanya tidak lepas memandang saya. Aisyah, awak ni siapa sebenarnya? Apa yang awak sembunyikan daripada saya? Suaranya bergetar seperti orang yang baru tersedar dari mimpi ngeri.
Kerongkong saya terasa tersekat, tiada kata yang mampu saya ucapkan. Saya hanya mampu menunduk sambil membiarkan air mata panas menitis jatuh ke atas baju tidur saya. Saya mahu menceritakan segalanya, tetapi bibir saya terkunci rapat, dan hati saya menjerit. Tidak, dia tak boleh tahu. Sama sekali tidak. Di luar, kedengaran salakan anjing, dan bunyi angin yang menyelinap masuk melalui celah pintu menambahkan lagi suasana tegang di dalam bilik. Seorang lelaki yang menggeletar ketakutan dan seorang wanita yang hanya menangis tanpa suara. Kami berdua seperti orang asing yang terpaksa diikat bersama oleh benang takdir. Pelbagai soalan berpusar di dalam kepala saya. Adakah rahasia ini akhirnya akan terbongkar? Adakah kebahagiaan yang rapuh ini akan berkecai pada malam pertama perkawinan? Ketika itu, saya merasakan hidup saya seperti sebuah kapal kecil yang hanyut di tengah lautan bergelora. Saya dapat merasakan bahwa perjalanan di hadapan saya akan menjadi jalan berduri yang dipenuhi cinta dan syakwasangka, ketakutan dan rahasia. Namun, saya sudah melangkah ke dalam perkawinan ini, dan saya memikul tanggung jawab untuk menyimpan rahasia yang ibu amanahkan dengan nyawanya. Saya tahu saya tidak boleh berpatah balik. Farhan mengangkat kepalanya. Matanya masih menuntut penjelasan sambil merenung saya. Saya menggigit bibir. Jantung saya berdebar-debar. Dan saya tidak tahu dari mana harus saya mulakan. Malam pertama kami yang sepatutnya manis telah membuka pintu ke sebuah jurang yang tidak terduga dalamnya. Saya dapat melihat dengan jelas bahwa masa depan saya dan Farhan tidak akan mudah. Dan apa yang berlaku selepas malam itu telah mengubah hidup saya sepenuhnya. Udara di dalam bilik pada malam itu terasa begitu berat dan menyesakkan. Farhan masih melutut di bawah katil, memandang saya dengan mata kosong yang dipenuhi rasa ngeri dan syakwasangka. Saya dapat melihat dengan jelas peluh sejuk yang mengalir dari dahinya menuruni pipinya. Saya tidak pernah melihat lelaki sekuat Farhan menggigil begitu lemah. Hanya kerana sekali menyentap selimut, satu-satunya fakta yang disaksikannya telah mengubahnya menjadi orang yang sama sekali berbeza. Saya juga menggigil, tetapi bukan kerana takut kepadanya. Saya takut akan saat rahasia itu terbongkar. Jantung saya berdegup kencang tidak terkawal, dan kerongkong saya tersekat rapat, hanya bibir yang terketar-ketar tanpa mampu mengeluarkan sepatah kata. Saya tidak tahu bagaimana hendak menjelaskan, bagaimana hendak memadamkan pandangan penuh curiga daripadanya. Saya hanya mampu menunduk sambil menggenggam penumbuk sekuat hati sehingga kuku terasa mencengkam isi. Aisyah, suara Farhan kedengaran seperti gema dari kejauhan. Serak. Awak ni siapa sebenarnya? Apa yang awak sembunyikan daripada saya? Kenapa? Kenapa ada benda tuh? Saya menggelengkan kepala sambil menangis tersak-esak. Tak, saya Aisyah, istri abang. Saya tak sembunyikan apa-apa pun. Tolong jangan pandang saya macam tuh. Kata-kata yang keluar dari mulut saya kedengaran begitu lemah dan bergetar, sehingga kan saya sendiri tidak yakin dengannya. Farhan terduduk di lantai, menekuk kepalanya dengan kedua-dua belah tangan. Dia masih memandang ke arah katil sambil bergumam, tak masuk akal. Kenapa ada parut macam tuh? Jelaskan pada saya apa tuh, cepat. Dia menjerit seakan-akan meracau, suaranya pecah sepenuhnya. Kerongkong saya tersekat, seluruh badan saya menggeletar. Apa yang dilihatnya di bawah selimut bukanlah sesuatu yang ingin ditunjukkan oleh seorang wanita biasa kepada suaminya pada malam pertama perkawinan. Ia adalah parut yang besar dan hodoh, memanjang dari pinggang hingga ke belakang, seolah-olah kesan tetakan pedang di medan perang. Parut itu adalah kesan daripada kemalangan ngeri yang saya alami ketika berusia 17 tahun. Ia adalah kenangan hari itu yang saya dan ibu coba tanam sedalam-dalamnya agar tiada siapa yang tahu. Saya pernah terfikir suatu hari nanti Farhan pasti akan mengetahuinya, tetapi saya tidak sangka malam pertama perkawinan yang sepatutnya menjadi saat paling manis akan menjadi detik penentu itu. Malam itu telah bertukar menjadi sesi soal siasat yang mengerikan. Saya coba mengelak pandangannya dengan berundur, tetapi Farhan meluru ke hadapan dan menyambar pergelangan tangan saya dengan kasar. Cakap, parut tuh datang dari mana? Kenapa awak sorokan daripada saya? Saya menangis tersedu-sedu. Farhan, tolong jangan tanya. Ada sebab saya tak boleh cakap. Tolonglah percaya pada saya. Dia menjerit dengan suara yang penuh kemarahan. Percaya? Macam mana saya nak percaya bila saya nampak dengan mata kepala sendiri istri saya sembunyikan sesuatu? Kalau awak tak cakap malam ni, seumur hidup saya tak akan maafkan awak.
Kata-kata itu umpama bilah pisau tajam yang menghiris hati saya. Saya benar-benar mencintai Farhan dan ingin membina keluarga bahagia bersamanya. Tetapi bagaimana saya hendak memberitahu kebenarannya? Jika saya berterus terang, dia pasti akan memandang hina pada saya, keluarga mentua akan menghalau saya, dan ibu saya juga akan terseret ke dalam kancah derita ini. Saya menggigit bibir untuk menahan esakan, dan pandangan saya kabur karena air mata. Di luar, angin bertiup semakin kencang seolah-olah mahu mengoyakkan kegelapan malam. Kedengaran bunyi tapak kaki seseorang berjalan di koridor. Mungkin ibu mentua saya, Puan Zainab. Jantung saya berdebar kencang. Jika dia mendengar pertengkaran kami dan masuk ke bilik, segalanya akan menjadi lebih rumit dan tidak terkawal. Saya segera memegang lengan Farhan. "Abang, tolong senyap sikit," bisik saya. "Nanti mak dengar macam mana? Tolonglah." Farhan merenung saya tajam. Di hujung renungannya yang membara, dia akhirnya melepaskan tangan saya, berundur, dan terduduk di atas katil. Wajahnya pucat seperti orang yang telah kehilangan segalanya. Setelah lama berdiam diri, dia membuka mulut dengan berat. "Kalau awak tak nak cakap, mulai hari ini, anggap saja tiada apa-apa antara kita. Saya tak boleh hidup dengan perempuan yang saya tak faham." Saya kaku di tempat saya berdiri. Kata-kata itu lebih menyakitkan daripada ditikam 1000 bilah pedang. Hati saya menjerit ingin memeluknya dan menjelaskan segalanya. Tetapi akal saya menghalang. Saya hanya mampu menyembamkan muka ke bantal dan menangis dalam diam. Bilik itu sunyi sepi yang menyeramkan. Malam itu berlalu dengan keluhan berat Farhan dan esakan saya yang tertahan. Kami berbaring di atas katil yang sama, tetapi jarak di antara kami terasa beribu batu jauhnya. Tanpa sebarang sentuhan, tanpa sepatah kata pujukan, hanya kegelapan pekat yang menyelubungi kami. Keesokan paginya, ketika cahaya matahari mula menyelinap masuk melalui celah pintu, saya membuka mata dan mendapati Farhan sudah pun bangun dan duduk. Dia sedang memakai kemejanya dengan riak wajah yang dingin. Dia tidak memandang atau bercakap dengan saya. Sementara saya teragak-agak tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia bangun, memakai jaketnya, dan terus keluar dari bilik. Saya ditinggalkan seorang diri di dalam bilik yang kosong. Saya memegang dada, jantung saya sakit seolah-olah mahu retak. Saya sedar, sejak saat itu, kebahagiaan saya yang rapuh mula retak. Rahasia itu umpama sebilah pedang yang tergantung di atas kepala, yang boleh memutuskan ikatan perkawinan kami pada bila-bila masa. Ketika itu, ibu mentua saya mengetuk pintu dan masuk. Dengan wajah yang serius, dia memandang saya dari atas ke bawah. "Pengantin baru, kenapa muka pucat sangat nih? Malam pertama tak seronok ke? Menantu baru, kalau dari malam pertama lagi dah tak tunaikan tanggung jawab, payahlah nanti." Mendengar kata-kata itu, saya semakin kaku dan hanya menundukkan kepala. Saya tidak sanggup menatap mata ibu mentua saya. Rasanya seolah-olah pandangan matanya boleh menembusi segala-galanya tentang saya. Dari lubuk hati, rasa takut yang tidak terkawal mula timbul. Adakah Farhan telah memberitahu ibunya tentang apa yang berlaku malam tadi? Adakah dia akan tahu tentang parut itu dan masa lalu yang saya sembunyikan? Jika kebenaran terbongkar, saya akan dicap sebagai penipu dan dihalau dari rumah mentua, malah ibu saya juga akan menanggung derita. Saya duduk termangu, menggenggam tangan sambil merana. Saya tahu jalan di hadapan saya akan penuh dengan badai. Saya mesti menyimpan rahasia ini. Tetapi, bagaimana saya boleh menyembunyikannya lagi sedangkan Farhan sudah melihatnya? Angin dari luar sekali lagi kedengaran seperti raungan, seolah-olah memberi petanda akan dugaan yang bakal tiba. Saya memandang ke arah pintu sambil berdoa dalam hati. "Tolonglah, berikan aku kekuatan untuk terus melangkah di jalan ini, dan izinkan aku menjaga marwah ibuku dan cinta suamiku." Tetapi jauh di sudut hati, saya tahu, ribut yang sebenar baru saja bermula. Sejak pagi itu, saya hidup dalam keresahan setiap hari. Farhan masih membisu, menjadi dingin seolah-olah dia orang lain. Sebelum kawin, dia sentiasa lemah lembut dan prihatin, membuatkan saya percaya bahwa dia akan menjadi sandaran yang kukuh seumur hidup. Tetapi kini, hanya karena satu parut, dia telah menjadi orang asing yang memandang saya dengan penuh syakwa sangka, seolah-olah saya menyembunyikan dosa yang dahsyat. Pada hari kedua perkawinan, untuk menebus kesilapan malam tadi, saya bangun awal dan turun ke dapur untuk menyediakan sarapan. Namun, sebaik sahaja melangkah masuk ke dapur,
saya terdengar suara ibu mentua dan Farhan berbisik-bisik di halaman rumah. Suara ibu mentua saya kedengaran tegas. Apa yang jadi malam tadi? Kenapa pagi-pagi muka kau dah masam? Dan si Aisyah tu pula nampak murung semacam? Cakap terus terang. Jangan sorok-sorok. Saya terkejut, jantung saya terasa luruh. Saya cepat-cepat bersembunyi di belakang dinding dapur. Kedua-dua tangan saya terasa sejuk. Farhan diam seketika sebelum menjawab dengan suara perlahan. Saya tak tahu nak cakap macam mana, Mak. Janganlah tanya. Tapi, ada sesuatu yang tak kena. Puan Zainab berkata dengan cemas. Tak kena? Apa maksud kau? Mak kawinkan kau untuk dapatkan zuriat dan ada orang jaga rumah ni? Kalau dari malam pertama dah ada masalah, macam mana hari-hari mendatang? Kalau dia ada apa-apa masalah, Mak kena tahu. Mak tak boleh biarkan perempuan yang ada rahsia yang boleh cemarkan nama baik keluarga kita masuk ke rumah ni. Farhan tidak menjawab, hanya melepaskan keluhan berat. Saya mendengar dengan jelas bunyi tapak kakinya berlalu pergi. Ibu mentua saya berdiri di situ, termenung seketika, sebelum mengeluh perlahan dan bergumam, kalau budak tu ada sembunyikan penyakit teruk, habislah kita. Setiap patah perkataannya menusuk telinga saya seperti jarum. Air mata saya bergenang, tetapi saya menggigit bibir sekuat hati agar tidak teresak. Farhan begitu curiga pada saya sehingga tidak mampu menjelaskannya dengan betul walaupun kepada ibunya sendiri. Dan ibu mentua saya, yang sememangnya tegas dengan menantu, kini menjadi lebih waspada terhadap saya. Pikiran bahwa suatu hari nanti rahasia ini akan terbongkar dan saya serta ibu akan kehilangan segalanya membuatkan seluruh tubuh saya menggigil. Semasa sarapan, saya menghidangkan makanan dengan tangan yang terketar-ketar. Saya coba berlagak biasa, tetapi pandangan tajam ibu mentua membuatkan saya kecut tanpa sadar. Dia meneliti saya dari hujung rambut hingga ke hujung kaki, lalu melontarkan kata-kata sinis, muka kau tak berapa eloklah, menantu. Nampaknya malam tadi tak berapa seronok ya. Muka saya merah padam. Saya hanya menunduk tanpa menjawab. Farhan yang duduk di sebelah juga membisu dengan wajah dingin seperti ais. Keheningannya lebih menyakitkan hati saya berbanding 1000 herdikan. Beberapa hari berikutnya, suasana di dalam rumah menjadi semakin berat. Farhan mengelak daripada saya, dan pada waktu malam, dia tidur membelakangi saya tanpa pernah menyentuh saya sekalipun. Ibu mentua pula memerhatikan setiap gerak-geri saya, dari cara saya memasak dan mengemas, sehinggalah ke cara saya berjalan dan bercakap. Saya berasa seperti di bawah kanta pembesar, di mana satu kesilapan kecil pun akan menjadi alasan untuk ditegur. Suatu petang, ketika saya sedang menjemur kain di halaman, Puan Zainab berhenti dan berkata, Aisyah, Mak nak tanya terus terang, kau ada sembunyikan apa-apa dari anak Mak? Jangan ingat kau dah kahwin masuk rumah ni, kau boleh buat sesuka hati. Kalau Mak dapat tahu kau ada sorok apa-apa, Mak tak akan diamkan saja. Saya terkejut, tangan yang sedang memerah kain terketar-ketar sehingga air sabun terpercik membasahi baju saya. Sambil menunduk, saya menjawab dengan suara perlahan, Mak, saya tak ada sembunyikan apa-apa. Cuma kebelakangan ni saya penat sikit. Ibu mentua saya mengecilkan matanya dan menemplak. Penat? Pengantin baru dari malam pertama dah penat? Lepas beberapa hari pun masih penat. Apa ceritanya nih? Kalau ada sakit apa-apa, cakap terus terang. Nanti bila dah jadi apa-apa, menyesal pun tak guna. Kerongkong saya tersekat. Tiada kata yang mampu saya luahkan. Ibu mentua merenung saya beberapa saat sebelum berpaling dan berlalu pergi. Yang tinggal hanyalah tangan yang menggigil dan hati yang berat. Saya terduduk di sebelah baldi pakaian, air mata saya bercampur dengan buih sabun, sehingga tidak dapat dibezakan lagi mana satu air mata dan mana satu buih. Malam itu, apabila Farhan pulang selepas seharian bekerja, saya memberanikan diri untuk bercakap. Saya duduk di sebelahnya dan berbisik, Abang, saya minta maaf. Saya bukan sengaja nak sorok. Cuma saya belum ada kekuatan nak cerita. Boleh tak Abang bagi saya sedikit masa lagi? Dia menoleh. Pandangannya begitu dingin menusuk kalbu. Masa? Berapa lama lagi? Sebulan? Setahun? Atau seumur hidup? Aisyah, awak kena tahu. Saya tak boleh hidup dengan istri yang dah buat saya terkejut sejak malam pertama. Saya nak tahu kebenarannya. Kalau awak tak nak cakap, saya akan cari sendiri. Saya terasa seperti ditolak ke pinggir tebing, kerongkong saya tersekat. Saya memandangnya sambil menangis, ingin memeluknya,
tetapi kedua-dua tangan saya teragak-agak di udara. Farhan sudah menutup pintu hatinya, dan saya terasa lemas dalam ketakutan. Selepas itu, Farhan semakin kerap keluar awal dan pulang lewat, malah ada kalanya tidak pulang bermalam. Saya berbaring sendirian di atas katil yang luas, memeluk bantal sambil menghabiskan malam dengan air mata. Saya tahu sebuah dinding yang tidak kelihatan telah terbina di antara kami karena rahasia itu. Suatu ketika, saya terdengar dia berbual dengan rakannya di telepon. Suaranya penuh dengan keputusasaan. Aku tak tahu aku kawin dengan siapa sebenarnya. Dari malam pertama dah macam ni, macam mana aku nak percaya? Aku akan siasat sendiri sampai aku tahu kebenarannya. Saya kaku di tempat saya berdiri, dia telah bertekad untuk mengorek masa lalu saya. Seluruh badan saya menggigil, dan jantung saya berdegup kencang. Apabila dia mengetahui tentang kemalangan ngeri pada usia 17 tahun itu, dengan pandangan apa dia akan melihat saya? Jijik, benci, atau dendam? Malam semakin larut, saya berbaring dengan mata terbuka di dalam kegelapan. Pesanan ibu sebelum perkawinan kembali terngiang-ngiang. Anakku, apapun yang terjadi, jangan biarkan orang lain tahu. Kalau tidak, kita akan kehilangan segalanya. Pesanan itu seperti tali yang mengikat saya, tetapi pada masa yang sama, ia juga menjadi kekuatan untuk saya bertahan. Saya tidak boleh mengkhianati ibu, dan saya tidak sanggup melihat keluarga kami hancur. Tetapi semakin saya menjaga rahasia ini, semakin Farhan curiga, dan jarak kami semakin jauh. Saya berasa seperti berjalan di atas lapisan ais yang nipis. Satu langkah yang salah akan membuatkan saya jatuh ke dalam jurang yang dalam. Saya dapat merasakan bahwa ribut akan segera tiba. Dan seperti yang saya takuti, suatu petang, Farhan pulang, wajahnya tegang, dan matanya dingin seperti keluli. Dia menghempas pintu, mendekati saya, dan berkata sepatah demi sepatah dengan tegas, "Aisyah, hari ini kita kena selesaikan semuanya. Saya dah dengar macam-macam kabar angin, dan saya pun dah siasat sikit-sikit. Kalau awak masih berdiam diri, mulai esok, jangan anggap saya nih suami awak lagi." Kata-kata itu adalah bilah pedang terakhir yang menolak saya ke pinggir tebing. Dengan tubuh yang menggigil, saya menangis teresak-esak sambil menggetap bibir. Saya tahu saat penentuan telah tiba. Saat di mana kebenaran dan kepalsuan tidak boleh lagi wujud bersama. Petang itu, apabila saya pulang ke rumah, suasana di dalam sunyi sepi. Farhan telah keluar entah kemana sejak awal lagi, dan hanya ibu mentua saya yang duduk di ruang tamu, memerhatikan setiap langkah saya dengan pandangan yang tajam. Saya coba berlagak biasa, meletakkan beg barangan dapur, dan memberi salam dengan sopan. "Mak, saya dah balik, tadi singgah rumah Mak sekejap." Puan Zainab tersenyum sinis dan menemplak, "Baru berapa hari kahwin dah lari balik rumah Mak?" Perempuan bila dah kahwin kena ikut suami, bukan sikit-sikit lari mengadu menangis pada Mak sendiri. "Apa yang kau ceritakan dia? Pasal malam pertama tuke?" Mendengar kata-kata itu, jantung saya terasa luruh dan muka saya pucat lesi. Saya membela diri dengan suara perlahan, "Bukan, Mak. Cuma Mak saya kata rindu, jadi saya singgah sekejap." Puan Zainab meletakkan kipasnya dengan bunyi yang kuat dan merenung saya tajam. "Aisyah, Mak tak nak soal siasat kau. Tapi ingat satu benda, dalam rumah ni tak ada tempat untuk rahasia. Kalau kau tak cakap sendiri, orang lain yang akan cari sampai dapat. Masa tu jangan salahkan Mak kalau Mak tak bela kau." Saya hanya mampu menunduk dengan tubuh yang menggigil. Rasa takut yang tidak pernah saya alami sebelum ini mula timbul di hati. Syakwa sangka ibu mentua saya, yang sememangnya tegas, kini semakin menjadi keyakinan. Saya terperangkap di antara dua tekanan suami dan ibu mentua dan sedang ditolak ke pinggir tebing. Malam itu, Farhan pulang lewat. Sebaik sahaja dia masuk ke bilik, bau arak yang kuat menusuk hidung. Saya segera mendekati untuk memapahnya, tetapi dia menepis tangan saya. Wajahnya merah padam dan matanya layu, tetapi kemarahan masih terpancar. Dia terduduk di atas katil dan merenung saya tajam. "Aisyah," suaranya serak tetapi tegas. "Saya dah tak tahan lagi. Cakap, parut tu apa sebenarnya? Saya tak boleh hidup dengan perempuan yang tak boleh berterus terang tentang badan sendiri pada suaminya." Saya ketakutan, kedua-dua tangan saya terjalin erat dan menggigil. "Abang, tolong jangan paksa saya. Suatu hari nanti saya akan cerita, tapi bukan sekarang. Saya belum ada kekuatan."
Tolonglah percaya pada saya sikit lagi. Farhan menghentak meja dengan kuat, menyebabkan cawan di atasnya jatuh dan pecah berkecai. Dia bingkas berdiri, mengetap gigi, dan berkata, "Cukuplah." Semakin awak diam, semakin terbukti awak ada sembunyikan sesuatu. Saya tak boleh terima semua nih. Kalau awak masih anggap saya suami awak, cakap semuanya sekarang juga. Saya berundur sambil menangis tersesak-esak. Pada saat itu, saya rasa segala-galanya di sekeliling saya runtuh. Dengan suara yang bergetar, saya berkata, "Kalau saya cakap, abang akan tinggalkan saya. Saya tak nak macam tu." Farhan tersenyum sinis dengan pandangan penuh penghinaan. "Jadi, itu maknanya awak mengaku yang awak ada rahasia jijik. Awak ingat saya bodoh nak ditipu seumur hidup?" Kata-kata itu umpama pisau tajam yang menghiris-hiris jantung saya. Saya mahu menjerit, saya tidak bersalah. Parut itu hanyalah akibat kemalangan yang tidak pernah saya mahu ingati. Tetapi kerongkong saya tersekat, dan semua kata-kata terperangkap di dalam hati. Malam itu, Farhan keluar dari rumah tanpa sepatah kata. Saya duduk termangu di dalam bilik yang kosong, membasahi bantal dengan air mata. Saya tahu jika keadaan ini berterusan, perkawinan kami akan hancur berkecai. Keesokan paginya, habar angin mula tersebar di kawasan kejiranan. Jiran-jiran berbisik, "Dengar cerita, pengantin perempuan rumah tu ada sesuatu yang pelik masa malam pertama," sampai pengantin lelaki lari lintang pukang. Kabar angin itu seperti jarum tajam yang menusuk saya. Apabila pergi ke pasar, saya tidak berani mengangkat muka. Setiap pandangan dan tawa kecil terasa seperti mengejek saya. Setibanya di rumah, ibu mentua memandang saya dengan pandangan tidak senang. "Tengok nih, baru berapa hari kahwin dah malukan satu keluarga. Kau nak conteng arang ke muka keluarga nih ke?" Saya menggigit bibir. Air mata saya bergenang, tetapi saya menahannya. Saya menjawab perlahan, "Mak, saya minta maaf. Saya tak sengaja." Puan Zainab mendengus, "Minta maaf boleh selesaikan masalah ke? Ingat, rumah ni tak terima perempuan yang ada sejarah gelap. Kalau kau betul-betul tak bersalah, buktikan. Jangan biarkan orang kampung ketawakan kita." Saya terdiam, kaku di tempat saya berdiri. Ketika itu, adik lelaki saya menelepon. Suaranya bergetar. "Kak, ada apa-apa habar angin kat rumah mentua ke? Tadi kawan saya cakap orang berbisik-bisik kakak ada rahasia teruk." Kerongkong saya tersekat. Saya berkata dengan susah payah, "Nizam, jangan percaya cakap orang. Kakak oke. Dan jangan cerita apa-apa pada Mak, ya." Selepas meletakkan telepon, saya terduduk di lantai, kepala saya pening. Saya seperti kapal yang terumbang-ambing di tengah pusaran air, tidak tahu kemana akan dihanyutkan oleh ombak dari segenap arah. Malam itu, Farhan pulang dengan wajah yang dingin. Dia tidak memandang saya, sebaliknya melemparkan segumpal kertas ke atas meja. Dengan tangan yang menggigil, saya mengambilnya. Ia adalah beberapa helai rekod hospital lama yang ditemuinya. Dia bertanya dengan tegas, "Apa nih?" "Aisyah, saya dah tahu semuanya. Awak pernah masuk hospital beberapa bulan masa umur 17 tahun. Kenapa? Kenapa saya kena tahu masa lalu istri saya melalui cebisan kertas?" Saya tergamam. Kedua-dua tangan saya menggigil seperti daun ditiup angin. Kertas-kertas itu adalah bukti masa lalu yang ingin saya kuburkan. Air mata mengalir di pipi, dan saya berkata dengan suara tersekat-sekat, "Abang, tolong jangan korek lagi. Saya tak pernah hianati abang. Saya cuma takut." Farhan memotong kata-kata saya. Matanya tajam. "Takut? Takut apa?" "Takut saya tahu kebenarannya dan tinggalkan awak. Kalau cinta awak penuh dengan kepalsuan, apalagi yang perlu dipertahankan?" Kata-kata itu adalah pukulan terakhir. Saya melutut dan memegang tangannya. Sambil menangis teresak-esak, saya merayu, "Abang, tolonglah percaya pada saya. Saya tak hianat, saya tak buat salah." Parut tu kesan kemalangan. Ia satu penderitaan yang saya tak nak ingat lagi. Saya janji akan cerita semuanya suatu hari nanti. Tapi tolong bagi saya sedikit masa lagi. Saya tak ada kekuatan nak hadapinya sekarang. Farhan terdiam seketika. Matanya kelihatan teragak-agak. Tetapi tidak lama kemudian, dia melepaskan tangan saya dan berpaling. Suaranya dingin. "Masa? Awak selalu minta masa. Kesabaran saya dah sampai ke penghujungnya. Saya bagi awak seminggu. Kalau awak masih tak berterus terang,
Saya akan dedahkan segalanya. Mas Satu jangan salahkan saya kalau saya kejam. Dia berlalu pergi selepas berkata begitu. Saya terduduk di lantai, hanya mampu menangis. Kini saya hanya mempunyai masa seminggu, sama ada memberitahu kebenaran atau kehilangan segalanya. Saya perlu memilih. Di dalam kepala saya, suara ibu terngiang-ngiang. Anakku, jangan biarkan sesiapapun tahu. Kalau tidak, kita berdua akan kehilangan segalanya. Di satu pihak, janji saya kepada ibu. Di pihak lain, perkawinan saya yang berada di hujung tanduk. Saya tahu saya tidak boleh lari lagi, tetapi memikirkan hari kebenaran itu terbongkar membuatkan jantung saya sesak dan seluruh badan saya menggigil. Di luar, guru dan kilat sabung menyabung seolah-olah mahu mengoyakkan langit. Saya duduk di dalam bilik yang gelap, memeluk bantal. Rasanya seluruh dunia telah membelakangi saya. Dan saya sedar, ribut yang sebenar baru sahaja bermula. Seminggu, mungkin kedengaran lama, tetapi bagi saya, ia adalah tempo yang singkat dan menyesakan. Setiap hari yang berlalu, saya berasa seperti berjalan di atas lapisan ais yang nipis. Satu langkah yang salah akan menghancurkan segalanya. Seperti yang dijanjikan, Farhan tidak lagi mendesak atau menyoal saya. Sebaliknya, dia membisu dengan kedinginan yang menakutkan. Dia makan bersama saya dan ibu mentua, tetapi mengelak pandangan saya, hanya bercakap sepatah dua bila perlu, dan tidak pernah memandang muka saya secara langsung. Setiap malam, dia tidur membelakangi saya. Nafasnya teratur, tetapi jarak di antara kami terasa begitu asing, seolah-olah beribu batu jauhnya. Saya ingin bercakap dengannya, mencari sedikit ruang untuk memeluknya, tetapi setiap kali melihat matanya yang dahulu mesra kini dipenuhi kekecewaan, kerongkong saya tersekat. Saya takut jika saya memberitahu kebenaran, segalanya akan berakhir. Saya berdoa dalam hati, berharap jika sedikit masa lagi berlalu, akan ada jalan penyelesaian. Tetapi masa terus berlalu tanpa belas kasihan, dan tempo seminggu itu semakin hampir. Saya perlahan-lahan ditolak ke pinggir tebing. Ketika saya buntu, ibu menelepon, suaranya serak. Mak dengar macam-macam kabar angin sekarang nih. Orang kata keluarga mentua kau tak suka kau, ada yang kata kau ada rahasia. Aisyah, kau oke ke? Macam mana kau bertahan? Mendengar suara ibu, air mata saya tumpah. Saya coba menahan suara saya agar kedengaran tenang, tetapi esakan saya tidak dapat disembunyikan. Mak, Aisyah tak tahu nak buat apa. Farhan bagi Aisyah seminggu untuk berterus terang, kalau tak dia akan dedahkan segalanya. Aisyah takut, Mak, kalau dia betul-betul buat macam tuh. Ibu terdiam seketika, kemudian berkata dengan suara bergetar, Aisyah, lebih baik kau berterus terang. Nak hidup bersama seumur hidup, terlalu sakit kalau hidup dalam persembunyian macam ni. Tapi Mak faham, bukan mudah nak cakap kebenarannya. Anakku, Mak minta maaf sebab biarkan kau pikul beban ni seorang diri. Saya kaku di tempat saya berdiri. Ibu masih menyalahkan dirinya kerana kemalangan lama itu. Hari penentuan yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup. Kemalangan ngeri yang menyebabkan saya terlantar di hospital selama berbulan-bulan. Luka itu mengoyakkan kulit saya dan meninggalkan parut yang hodoh. Tetapi masalahnya bukan hanya parut. Ada kebenaran yang lebih dalam tersembunyi. Kemalangan itu berkaitan dengan masalah hutang keluarga kami. Selepas ayah meninggal dunia, ibu terpaksa menanggung hutang seorang diri. Semasa coba mencari uang, kemalangan ngeri itu berlaku, dan saya menjadi mangsanya. Jika perkara ini diketahui, maruah keluarga kami akan jatuh, dan saya akan dipandang hina. Itulah sebabnya ibu meminta saya menyimpan rahasia ini. Tetapi kini, saya mula keliru. Adakah menyimpan rahasia ini adalah perkara yang betul? Petang itu, ketika saya sedang duduk di dalam bilik, ibu mentua tiba-tiba masuk. Pandangannya dingin, dan di tangannya ada segumpal kertas. Saya serta-merta tahu itu adalah rekod hospital yang ditemui oleh Farhan. Puan Zainab menghempas dokumen itu ke atas meja dan menjerit, "Apa nih? Aisyah, kau nak sembunyikan benda ni seumur hidup ke? Kenapa mak kena tahu benda ni dari cebisan kertas buruk? Bukan dari mulut kau sendiri?" Seluruh badan saya menggigil, peluh sejuk mengalir. Dengan suara perlahan, saya membela diri, "Mak, saya tak tahu nak cakap macam mana. Benda tu dah lama berlalu, dan saya tak nak ungkit lagi." Ibu mentua membentak dengan mata terbeliak, "Tak nak ungkit? Kau ingat keluarga Ninak menantu yang tak jelas asal-usulnya ke?
Kau tahu tak apa yang orang kampung cakap sekarang? Dia orang kata kau ada cacat celah, bawa sial ke rumah nih. Kalau kau tak jelaskan betul-betul, mak tak boleh terima kau sebagai menantu. Saya terduduk melutut di situ dan menangis teresak-esak. Mak, tolong bagi saya sedikit masa lagi, saya tak bersalah. Saya cuma tak ada kekuatan. Ibu mentua menepis tangan saya dan memandang rendah pada saya dengan pandangan jijik. Seminggu. Kalau lepas seminggu kau masih tak buka mulut, kemas barang kau dan keluar dari rumah nih. Pintu dihempas kuat. Saya terduduk di lantai, hanya mampu menangis. Kini bukan sahaja Farhan, malah ibu mentua juga memaksa saya membuat pilihan. Saya seperti burung yang terperangkap dalam jerat. Semakin meronta, semakin terjerumus ke dalam lumpur keputusasaan. Malam itu, Farhan pulang. Dia tidak memandang saya dan berkata dengan dingin, "Esok hari terakhir. Saya nak dengar kebenarannya dari mulut awak sendiri. Kalau awak masih berdiam diri, saya akan beritahu semua saudara mara. Mas Satu jangan salahkan saya kalau saya tak berhati perut." Saya menangis sambil memegang tangannya. Dengan suara bergetar, saya berkata, "Abang, tolonglah. Saya tak khianat. Saya tak buat jahat. Parut tuh sebab kemalangan. Saya hampir mati di hospital. Saya cuma tak nak abang pandang saya dengan rasa simpati. Dan saya tak nak keluarga mentua pandang rendah pada saya. Tolong faham perasaan saya." Farhan terdiam seketika. Buat pertama kalinya dalam beberapa hari, dia memandang tepat ke mata saya. Pada saat itu, saya lihat pandangannya berbelah bahagi antara marah dan kasihan. Tetapi tidak lama kemudian, dia berpaling. Suaranya masih dingin. "Kemalangan? Itu saja? Kalau cuma kemalangan, kenapa awak sembunyikannya macam orang yang bersalah? Saya tak boleh percaya. Awak masih sembunyikan sesuatu daripada saya." Kerongkong saya tersekat, jantung saya terasa hancur. Kata-katanya betul. Kemalangan itu bukan kemalangan biasa. Ia berkaitan dengan hutang keluarga kami dan hari-hari derita yang ibu terpaksa lalui dalam keputusasaan. Jika saya memberitahu kebenarannya, ibu juga akan terseret ke dalam pusaran ini. Malam itu, saya tidak tidur walau sekejap. Saya duduk di tepi jendela, memandang cahaya bulan yang suram di hujung langit. Saya bertanya pada diri sendiri, apa itu cinta? Apa itu perkawinan? Jika saya terpaksa memilih antara ibu dan suami, siapa yang harus saya pilih? Air mata membasahi bantal. Keesokan paginya, sebelum saya sempat bersedia, Farhan memanggil saya ke ruang tamu. Di hadapannya, duduk ibu mentua dan beberapa orang saudara mara yang lebih tua. Jantung saya terasa luruh. Saya tahu saat untuk berhadapan telah tiba. Farhan memandang saya dan berkata dengan tegas, "Aisyah, hari ini cakap semuanya dengan jelas. Kalau awak masih berdiam diri, awak bukan istri saya lagi." Seluruh rumah menjadi sunyi sepi, dan semua pandangan tertumpu pada saya. Saya berdiri di tengah-tengah lautan pandangan tajam. Kedua-dua tangan saya menggigil, dan peluh sejuk mengalir di seluruh badan. Di dalam kepala saya, suara ibu terngiang-ngiang, "Jangan biarkan sesiapapun tahu." Tetapi apabila saya memandang Farhan, matanya begitu tegas seolah-olah mahu menembusi jantung saya. Saya tahu saat ini akan menentukan segalanya. Jika saya bercakap, saya akan melanggar janji kepada ibu. Jika saya diam, saya akan kehilangan suami dan marwah. Saya membuka mulut. Dengan suara yang bergetar, "Abang, Mak, semua." Sebenarnya, pada saat itu, seluruh rumah dilanda keheningan yang menyesakkan. Yang kedengaran hanyalah degupan jantung saya yang kencang. Berpuluh-puluh pasang mata yang tajam tertumpu pada saya, dan seluruh tubuh saya menggigil seperti daun ditiup angin. Kerongkong saya kering kontang, kata-kata yang ingin saya luahkan tersekat. Farhan berdiri di hadapan saya, merenung tajam seolah-olah tidak akan menerima sebarang dalih lagi. Di sebelahnya, ibu mentua berpeluk tubuh dengan riak wajah yang tegas, menantikan jawaban saya. Saya menarik nafas dalam-dalam dan akhirnya membuka mulut. Sebenarnya, masa saya berumur 17 tahun, saya terlibat dalam satu kemalangan ngeri. Saya hampir kehilangan nyawa, dan parut di badan saya adalah kesan dari waktu itu. Saya menundukkan kepala sambil menangis teresak-esak. Suasana di dalam rumah senyap seketika, sebelum kedengaran bunyi bisikan. Salah seorang saudara yang lebih tua bersuara, "Kalau cuma kemalangan, kenapa perlu disorokkan?
Kenapa biarkan semua orang curiga sampai jadi macam ni? Kerongkong saya tersekat, saya menggenggam penumbuk. Kemalangan itu bukan kemalangan biasa. Ia berkaitan dengan hutang keluarga kami. Masa itu, ayah baru meninggal dunia, dan Mak terpaksa menanggung hutang seorang diri. Semasa coba mencari uang, saya terheret dalam masalah dan cedera parah, terpaksa dirawat di hospital selama berbulan-bulan. Saya takut kalau saya cerita, semua orang akan pandang rendah dan hina saya serta keluarga saya. Saya tak nak bawa aib macam tu kepada keluarga mentua. Sebaik sahaja selesai bercakap, tangisan saya yang tertahan pecah jua. Beban berat yang terpendam di dalam hati selama bertahun-tahun akhirnya terluah, membuatkan jantung saya sakit seolah-olah mahu retak. Farhan kelihatan tergamam. Pandangannya bergetar. Dia memandang saya lama sebelum bertanya dengan suara yang lebih lembut. Jadi, semua ni sebab nak jaga maruah keluarga? Bukan sebab awak hianati saya atau sembunyikan perkara jijik yang lain? Saya mengangkat muka yang basah dengan air mata dan memandangnya dengan penuh harapan. Ya, abang. Saya tak pernah hianati abang. Saya cintakan abang dengan sepenuh hati. Saya cuma tak ada kekuatan nak cakap sebab takut kehilangan abang, takut dipandang rendah oleh keluarga mentua. Tolonglah percaya pada saya. Pada saat itu, saya lihat pandangannya berubah dari kemarahan kepada kelembutan, tetapi ibu mentua berbeza. Dia menghentak meja dengan kuat dan berkata dengan suara tajam, "Pandai kau bercakap. Tapi hutang, kemalangan, semua tu bayangan masa lalu yang tak boleh dipadam. Keluarga ni tak boleh terima menantu yang ada sejarah macam tu. Kau ingat dengan sorokan benda ni, semuanya akan selesai? Esok bila satu kampung tahu, mana kami nak letak muka?" Saya kaku di tempat saya berdiri, jantung saya seakan berhenti berdegup. Saya melutut dan merayu sambil menangis teresak-esak. "Mak, tolong bagi saya peluang. Saya janji akan tunaikan tanggung jawab sebagai menantu dan tak akan cemarkan nama baik keluarga ni. Tolong jangan halau saya." Ketika itu, Farhan melangkah ke hadapan ibunya, suaranya tegas. "Mak, cukuplah. Dia ni istri saya. Kemalangan tetap kemalangan, masa lalu tetap masa lalu. Saya tak peduli apa kata orang. Yang penting bagi saya adalah kebenaran dan perasaan saya sekarang. Aisyah tak buat salah apa-apa." Seluruh rumah kembali senyap. Saya mengangkat kepala memandang Farhan. Rasa terharu yang mendalam menyelubungi hati saya. Saya tidak sangka dia akan membela saya seperti ini. Selepas sekian lama dilayan dingin dan dicurigai, pada saat itu, saya merasakan masih ada cinta dan kepercayaan untuk saya di dalam hatinya. Tetapi ibu mentua tidak berganjak. Dia menuding jari dan membentak, "Farhan, kau masih muda, tak tahu selok-belok dunia. Kawin dengan perempuan yang tak jelas asal-usulnya, seumur hidup kau akan merana." Mak tak percaya dia cuma terlibat dalam kemalangan. Mak akan siasat sendiri sampai ke akar umbi. Kalau dia betul-betul tak bersalah, baguslah. Tapi kalau ada walau sedikit pun sisi gelap, Mak tak akan maafkan. Muka saya pucat lesi. Seluruh badan saya terasa sejuk. Saya tahu ibu mentua seorang yang nekat, tiada siapa boleh menghalangnya. Dia akan mengorek semua kebenaran yang saya dan ibu coba tanam, termasuk butiran-butiran nyeri itu. Hati saya kusut masai. Kegembiraan kerana Farhan mula mempercayai saya bercampur dengan ketakutan akan ancaman ibu mentua. Malam itu, selepas semua orang pulang, hanya saya dan Farhan yang tinggal di dalam bilik. Dia diam seketika sebelum memegang tangan saya dengan lembut. Sentuhan hangat itu membuatkan saya menggigil tanpa sadar. Farhan berkata, suaranya lebih tenang dari sebelumnya, "Aisyah, saya minta maaf sebab dah ragukan awak dan buat awak menderita. Tapi bila awak diam sambil menggigil macam tu, saya takut awak sembunyikan sesuatu yang tak elok. Sekarang saya percaya awak cuma takut kehilangan saya. Tapi Mak tak akan mudah mengalah, awak kena kuatkan hati." Saya mengangguk sambil menangis. Sambil menggenggam tangannya erat, saya berbisik, "Asalkan abang percaya pada saya, asalkan abang percaya, saya boleh hadapi apa saja dugaan." Dia memeluk saya erat. Kehangatan tubuhnya yang sudah lama tidak saya rasai. Suhunya seolah-olah mencairkan kedinginan beberapa hari yang lalu, tetapi di dalam hati saya masih ada bara keresahan. Ibu mentua tidak akan berhenti. Ribut yang sebenar masih menanti di hadapan kami. Beberapa hari kemudian, seperti yang dijangka, Puan Zainab mula mengupah orang untuk menyiasat masa lalu saya. Dia bertemu dengan kenalan lama keluarga kami,
malah pergi ke kampung halaman tempat kemalangan itu berlaku. Berita itu sampai ke telinga saya melalui bisikan jiran-jiran, saya kaku di tempat saya berdiri. Jika ibu mentua mengetahui segalanya rahasia hutang itu dan kisah orang-orang yang menolak keluarga kami ke pinggir tebing, segalanya akan terbongkar. Apabila tiba masanya, bukan sahaja saya akan kehilangan maruah, malah ibu saya juga akan terheret ke lembah kehinaan. Suatu petang, saya menelepon ibu dan berkata dengan suara bergetar, "Mak, ibu mentua upah orang siasat masa lalu kita." Aisyah takut. Macam mana kalau dia tahu semuanya? Ibu terdiam seketika, kemudian mengeluh panjang. "Anakku, kalau kebenaran itu perlu didedahkan, biarkan saja. Apa salah kita sampai nak hidup bersembunyi seumur hidup? Kau dah pikul terlalu banyak beban. Kalau kita perlu hadapinya, biarlah kita hadapinya bersama-sama." Mendengar kata-kata ibu, air mata saya tumpah. Saya mahu menjadi kuat, tetapi jauh di sudut hati, saya masih menggigil ketakutan. Saya dapat merasakan kedamaian yang singkat ini tidak akan bertahan lama, dan ribut yang lebih besar sedang menghampiri. Berita bahwa ibu mentua mengupah orang untuk menyiasat sehingga ke kampung halaman terasa seperti sebilah pedang yang tergantung di atas kepala, membuatkan saya sesak nafas setiap hari. Setiap bunyi kecil atau pandangan curiga membuatkan jantung saya berdebar kencang, seolah-olah bila-bila masa sahaja saya akan diseret dan disoal siasat oleh ibu mentua. Walaupun kemarahan Farhan telah reda dan dia melayan saya dengan lebih lembut, matanya masih terpancar keresahan yang mendalam. Mungkin dia juga dapat merasakan bahwa ibunya tidak akan berhenti dengan mudah, dan kebenaran di sebalik parut saya lebih rumit daripada apa yang saya ceritakan. Suatu tengah hari, ketika saya sedang mencuci pinggan di dapur, Puan Zainab memanggil saya dengan suara yang tajam. "Aisyah, datang sini sekejap, ada benda," Mak nak tanya. Saya cepat-cepat mengelap tangan yang basah, jantung saya berdegup kencang. Apabila saya ke ruang tamu, ibu mentua meletakkan sampul surat tebal di atas meja. Di dalamnya, kelihatan beberapa helai kertas lama dan renyuk. Saya serta-merta tahu itu adalah rekod hospital lama dan nota berkaitan kemalangan. Kaki saya terasa lemah, hampir terduduk, dan peluh sejuk mengalir di seluruh badan. Ibu mentua mengecilkan matanya dan menempelak. "Apa nih? Kau kata kemalangan? Tapi kenapa orang cakap masa tu keluarga kau terlibat dengan masalah hutang? Dan kemalangan tu berlaku masa pemiutang datang buat kecoh. Sampai bila kau nak sorok? Cakap sekarang." Saya kaku di tempat saya berdiri. Dengan tangan yang menggigil, saya memegang hujung baju. Di dalam kepala saya, terbayang kembali kejadian ngeri belasan tahun yang lalu. Malam yang dilanda ribut, ibu memegang tangan saya dan kami berlari sekuat hati untuk mengelak daripada pemiutang. Ketika itu, sebuah lori datang meluru dan melanggar saya. Seluruh badan saya berlumuran darah, kesakitan yang melampau dan jeritan ngeri bercampur baur kenangan itu masih seperti pisau yang menghiris jantung saya. Air mata mengalir di pipi. Saya melutut di hadapan ibu mentua. "Mak, betul, tahun tu keluarga kami susah. Selepas ayah meninggal, Mak menanggung hutang yang berat. Saya mangsa, bukan pesalah, tolong faham keadaan saya. Saya sorokkan semua ni bukan sebab nak tipu keluarga mentua, tapi sebab takut dipandang rendah, takut dituduh bawa sial ke rumah ni." Puan Zainab masih memandang rendah pada saya dengan pandangan dingin dan tegas. "Mangsa atau tidak, bayangan masa lalu tu akan ikut kau seumur hidup. Kau tahu tak? Menantu keluarga ternama macam kita ada sejarah hitam macam ni. Siapa yang orang akan tuding jari? Bukan kau seorang saja, tapi Mak dan anak Mak sekali akan dimalukan." Mendengar kata-kata itu, hati saya terasa hancur. Saya menunduk dan berkata dengan suara tersekat-sekat, "Saya mengaku salah sebab sorokan perkara ni. Tapi saya tak bersalah. Tolong bagi saya peluang untuk buktikan yang saya boleh jadi menantu yang baik dan istri yang bijaksana. Saya tak nak masa lalu hancurkan kebahagiaan sekarang." Tepat pada saat suasana begitu tegang, Farhan masuk dari luar. Dia terdengar perbualan terakhir kami dan segera mendekati, berdiri di hadapan saya. Suaranya jelas. "Mak, masa lalu tetap masa lalu. Saya percaya Aisyah tak bersalah. Kemalangan tu bukan kehendak dia. Kalau Mak terus salahkan Aisyah, ia sama macam kurung seorang perempuan dalam kegelapan seumur hidup. Saya tak boleh tengok istri saya diperlakukan macam ni." Puan Zainab merenung anaknya dan membentak, "Kau diam. Kau masih muda, tak tahu akibatnya. Lelaki bila nak cari istri kena pilih yang bersih dan tak ada cacat celah.
Seumur hidup kau akan terikat dengan masa lalu budak Ni. Tetapi Farhan tetap tegas. Mak, kalau saya tinggalkan istri saya sebab pandangan orang, saya bukan manusia lagi. Saya dah kahwin dengan Aisyah, dan saya akan bertanggung jawab. Tolong jangan desak Aisyah lagi. Kata-kata tegas Farhan membuatkan kerongkong saya tersekat. Sambil menangis teresak-esak, saya memegang tangannya dengan tangan yang menggigil. Hati saya dipenuhi rasa terharu. Selepas konflik yang panjang, dia akhirnya memilih untuk berada di sisi saya. Walaupun seluruh dunia membelakangi saya, sekurang-kurangnya saya masih ada dia. Tetapi ibu mentua masih dingin, berpaling dan masuk ke dalam biliknya. Saya tahu dia bukan menerima saya, tetapi hanya berdiam diri buat sementara waktu. Ribut masih belum berakhir. Malam itu, saya tidak dapat tidur. Farhan memeluk saya dan berbisik perlahan, "Jangan takut. Aku percaya kau. Walaupun maksiat lagi, aku akan lindungi kau." Saya menyembamkan muka ke dadanya, menangis sambil berbisik, "Asalkan, abang percaya pada saya boleh harungi segalanya." Tetapi di dalam hati, saya masih resah. Saya tahu kemalangan itu bukan sekadar kemalangan biasa, tetapi melibatkan Ahlong yang kejam. Orang yang namanya sahaja sudah cukup untuk menakutkan sesiapa sahaja. Jika ibu mentua mengorek lebih dalam, suatu hari nanti mereka pasti akan muncul. Dan apabila tiba masanya, saya tidak dapat menjamin ketentraman keluarga ini akan kekal. Seperti yang dijangka, beberapa hari kemudian, seorang lelaki yang tidak dikenali muncul di hadapan pintu pagar rumah mentua saya. Penampilannya kasar, matanya licik, dan suaranya kurang ajar. Ketika saya sedang menyapu halaman, dia mendekati saya dan berkata sambil tersenyum sinis, "Hoi, kau Aisyah, kan? Lama tak jumpa. Ingat lagi kejadian dulu, kes yang heboh satu kampung tuh." Muka saya pucat lesi, tangan dan kaki saya terasa lemah, penyapu terlepas dari genggaman. Jantung saya berdegup kencang, peluh sejuk mengalir. Saya berundur sambil tergagap-gagap. "Siapa awak? Saya tak kenal." Lelaki itu tertawa besar dan menempelak, "Tak kenal? Cepatnya kau lupa. Dulu kalau bukan sebab orang macam kami datang kutip hutang, tak adanya kau jadi macam tu. Parut kat badan kau tu. Kau boleh tipu orang lain, tapi bukan aku, betul tak?" Suaranya bergema di seluruh halaman. Tepat pada ketika itu, Farhan dan ibu mentua keluar. Saya kaku di tempat saya berdiri, muka saya pucat seperti kertas. Ibu mentua membentak, dan Farhan tergamam dengan pandangan terkejut. Pada saat itu, saya sedar. Saya tidak boleh lagi menyembunyikan masa lalu. Masa lalu telah datang mengetuk pintu hidup saya, mendedahkan segalanya di hadapan semua orang. Pada saat itu, udara di halaman terasa berat seperti timah. Setiap patah perkataan yang dilontarkan oleh lelaki asing itu umpama bilah pisau yang menghiris jantung saya. Saya kaku di tempat saya berdiri, kaki saya menggigil seolah-olah tidak mampu menampung badan. Jantung saya berdegup kencang, dan dada saya terasa sesak seolah-olah diramas oleh tangan yang tidak kelihatan. Ibu mentua saya, Puan Zainab, merenung saya sebelum menuding jari kepada lelaki itu dan menjerit, "Kau cakap apa nih? Siapa kau berani datang depan rumah orang cakap bukan-bukan?" Lelaki itu tersenyum sinis, matanya yang licik meneliti kami. "Cakap bukan-bukan, orang kampung ni semua kenal aku. Dulu masa keluarga Aisyah ni terdesak dengan hutang, kamilah yang datang kutip. Masa itulah perempuan ni kena langgar, masuk hospital dekat setengah tahun. Parut kat badan dia tuh mesti masih jelas lagi. Macam mana nak nafikan?" Kata-kata itu umpama petir yang menyambar kepala saya. Saya terhuyung hayang, terpaksa berpegang pada tiang anjung untuk mengelak daripada rebah. Farhan berdiri kaku, memandang saya seperti orang yang ditikam. Di dalam matanya, saya dapat membaca rasa terkejut, marah, dan kekecewaan yang mendalam. Saya akhirnya membuka mulut, tergagap-gagap, "Abang, apa yang dia cakap tuh tak betul, saya tak ada kena-mengena dengan hutang. Saya cuma terheret, saya mangsa." Lelaki itu tertawa besar dan menemplak, "Mangsa? Sedapnya cakap. Tapi hakikatnya, kau dengan makau lari dari hutang, lepas tu terdesak sampai kena langgar, kan? Sekarang nak nafikan apa lagi?" Ibu mentua membentak dengan api kemarahan di matanya. Patutlah dari awal lagi aku rasa tak sedap hati. Rupa-rupanya menantu rumah ni datang dari keluarga penghutang, dan dia tipu semua orang. "Aisyah, kau dah tipu mak dan suami kau. Muka mana kau nak letak sekarang?"
Saya terduduk melutut di situ dan menangis tersesak-esak. "Mak, tolong dengar cakap saya. Saya bukan sengaja nak tipu. Saya cuma takut dipandang rendah. Saya dengan Mak dah banyak menderita. Saya tak nak masa lalu hancurkan kebahagiaan sekarang. Saya cintakan Farhan. Saya tak pernah hianati keluarga ni." Farhan mendekati dan memandang rendah pada saya dengan pandangan yang penuh kesakitan. Suaranya serak. "Kenapa tak cakap dari awal? Kenapa biarkan saya siasat sendiri, dan akhirnya biarkan orang lain dedahkan segalanya depan halaman rumah macam ni? Aisyah, parut tu saya boleh maafkan, tapi penipuan macam ni, susah saya nak terima. Faham?" Jantung saya hancur berkecai. Sambil mengangkat muka yang basah dengan air mata, saya memandangnya. "Saya takut kalau saya cakap, abang akan tinggalkan saya. Saya tak ada kekuatan. Tolonglah percaya pada saya. Saya tak bersalah. Saya cuma mangsa." Lelaki itu menyampuk sambil tersenyum sinis. "Percaya? Lelaki yang termakan dengan air mata perempuan, seumur hidup akan kena pijak kepala. Terus terang cakap, kalau bukan sebab hutang Makau dulu, kemalangan tu tak akan jadi. Keluarga ni pun baik hati-hati. Dah bawa masuk satu lagi beban hutang ke dalam rumah." Mendengar itu, Puan Zainab menghentak meja dan menjerit, "Berambus kau dari sini, rumah ni bukan tempat untuk orang macam kau datang cemari. Tapi kau, Aisyah, dengar sini baik-baik. Aku tak akan biarkan benda ni macam tu saja. Rumah ni tak boleh terima menantu dari keturunan macam kau." Lelaki itu mengangkat bahu dan berlalu pergi, tetapi matanya masih penuh dengan ejekan. Apabila dia hilang dari pandangan, halaman menjadi sunyi sepi, yang tinggal hanyalah esakan saya dan pandangan dingin ibu mentua. Puan Zainab berkata kepada Farhan dengan tegas, "Anakku, sedarlah. Perempuan yang ada sejarah kotor macam tu, mana sepadan dengan keluarga kita?" Farhan diam untuk masa yang lama. Matanya merah. Dia menoleh ke arah saya, mengeluh panjang, dan berkata perlahan, "Mak, bagi saya masa. Saya perlukan masa untuk berpikir." Selepas berkata begitu, dia masuk ke dalam biliknya. Saya ditinggalkan melutut di tengah-tengah halaman, hanya mampu menangis. Ibu mentua memandang saya sekali lagi dengan pandangan jijik sebelum berpaling dan berlalu pergi. Saya terduduk di lantai. Seluruh tenaga saya hilang, dan dunia saya terasa runtuh. Malam itu, saya duduk meringkuk di sudut bilik, tidak berani mendekati Farhan. Dia berbaring membelakangi saya, nafasnya teratur tetapi kedengaran berat. Saya ingin memeluknya dan menjelaskan lebih lanjut, tetapi tangan saya menggigil, tidak berani dihulurkan. Saya takut jika saya menyentuhnya, dia akan menepis saya. Di dalam kegelapan, saya teringat pandangan ibu kali terakhir kami bertemu. Pandangan yang penuh dengan rasa kasihan dan bersalah. Ibu meminta saya untuk berhadapan dengan kebenaran, tetapi saya tidak cukup kuat. Kini, masa lalu telah datang mencari saya, mendedahkan segalanya, dan saya kehilangan tempat untuk berpijak. Keesokan paginya, saya duduk termangu di ruang tamu dengan mata yang bengkak kerana menangis semalaman. Ibu mentua keluar dan berkata dengan suara dingin seperti ais, "Aisyah, mulai hari ini, jangan harap kau akan dilayan macam menantu kesayangan dalam rumah ni. Kalau kau nak buktikan kau tak bersalah, tunjukkan dengan perbuatan. Kalau tidak, kemas barang kau dan balik ke rumah mak kau." Saya menunduk dan menjawab dengan suara tersekat-sekat, "Baik, Mak. Saya akan coba. Tolong bagi saya peluang." Ibu mentua mendengus dan berpaling. Tengah hari itu, Farhan tidak pulang untuk makan. Saya duduk di hadapan meja makan yang sejuk, memandang tempat duduknya yang kosong, hati saya hancur. Saya takut dia semakin menjauh, dan mungkin akan meninggalkan saya selepas mendengar kata-kata ibunya. Petang itu, ketika dalam perjalanan pulang dari pasar, saya sekali lagi mendengar bisikan-bisikan. "Tengok tuh, menantu rumah tuh rupa-rupanya datang dari keluarga penghutang." Padan muka, kata-kata itu umpama pisau tajam yang menghiris saya. Saya menggigit bibir, memegang beg barangan dapur sambil berjalan laju dengan air mata berlinangan. Petang itu, Farhan pulang lewat. Dia duduk di kerusi, diam untuk masa yang lama, sebelum membuka mulut perlahan. "Aisyah, saya perlukan masa. Saya tak tahu macam mana nak terima keadaan ni. Saya percaya awak mangsa, tapi bila penipuan saya didedahkan depan orang ramai macam ni, susah saya nak tahan. Awak faham perasaan saya?" Saya mengangguk sambil menangis tersak-esak. "Saya faham. Dan saya minta maaf.
Tolong jangan tinggalkan saya. Saya akan buktikan nilai diri saya macam manapun caranya. Dia mengeluh, matanya masih kelihatan letih. Saya belum buat apa-apa keputusan. Tapi bersedialah. Ribut ini mungkin belum berakhir. Kata-katanya kedengaran seperti ramalan yang tidak baik. Saya tahu lelaki itu tidak akan berhenti di situ. Sekali masa lalu diungkit, ia akan menarik semua yang terlibat kembali dan mencetuskan gelombang yang lebih besar. Dan saya tidak tahu berapa lama lagi saya mampu bertahan menentang gelombang itu. Beberapa hari berikutnya, suasana di dalam rumah begitu berat dan menyesakan. Sejak lelaki itu datang membuat kecoh, saya terpaksa hidup di bawah pengawasan tajam ibu mentua dan kebisuan Farhan yang tidak menentu. Saya coba sedaya upaya melakukan kerja rumah. Bangun awal memasak, membersihkan setiap sudut rumah. Saya menunduk dan berkata dengan suara tersekat-sekat, saya mengaku salah sebab sorokan perkara ini. Tapi saya tak bersalah. Tolong bagi saya peluang untuk buktikan yang saya boleh jadi menantu yang baik dan istri yang bijaksana. Saya tak nak masa lalu hancurkan kebahagiaan sekarang. Tepat pada saat suasana begitu tegang, Farhan masuk dari luar. Dia terdengar perbualan terakhir kami dan segera mendekati, berdiri di hadapan saya, suaranya jelas. Mak, masa lalu tetap masa lalu. Saya percaya Aisyah tak bersalah. Kemalangan tu bukan kehendak dia. Kalau Mak terus salahkan Aisyah, ia sama macam kurung seorang perempuan dalam kegelapan seumur hidup. Saya tak boleh tengok istri saya diperlakukan macam ni. Suara Farhan rendah dan berat, tetapi tegas. Mak, saya dah cakap sebelum ni, Aisyah tak bersalah. Kemalangan tu tetap kemalangan, bukan kehendak dia. Saya dah kahwin dengan Aisyah, dan saya tak boleh tinggalkannya. Puan Zainab membentak dengan suara penuh kemarahan, kau masih muda, kau cuma ikutkan perasaan, tak nampak masa depan. Lelaki tu dah datang sampai sini ungkit cerita lama, mana kita tahu apa yang akan jadi esok, kau nak jadi bahan ketawa satu kampung dan saudara marake? Suara Farhan sedikit serak. Mak, saya tak peduli pandangan orang. Yang penting adalah orang yang saya sayang. Kalau saya tinggalkan istri saya sebab cakap-cakap orang, saya akan menyesal seumur hidup. Saya berdiri di situ, air mata menitis jatuh ke Singki. Saya mahu berlari memeluknya dan mengucapkan terima kasih, tetapi saya tidak berani. Saya tahu dia sedang bergelut menentang tekanan ibunya, tetapi saya tidak tahu berapa lama dia mampu bertahan. Keesokan harinya, habar angin tersebar dengan lebih pantas. Apabila saya ke pasar, saya terdengar bisikan di belakang saya. Tengok tu, menantu rumah tu rupa-rupanya datang dari keluarga penghutang. Dia tipu habis keluarga mentuanya, seronoklah tengok apa jadi lepas nih. Saya menggigit bibir, memegang beg barangan dapur sambil berjalan laju. Jantung saya sakit seolah-olah mahu retak. Dalam perjalanan pulang, saya sekali lagi terserempak dengan lelaki asing itu yang sedang menunggu di hadapan pintu pagar. Dia tersenyum licik dan berkata, macam mana? Dengar cerita keluarga mentua kau masih tak percaya kau? Ya? Aku bagi nasihat sikit. Kalau nak hidup senang, sediakan sikit duit untuk tutup mulut aku. Masa lalu ni bukan benda yang boleh disorok selamanya. Dengan suara bergetar, saya berkata dengan susah payah. Awak nak apa sebenarnya? Keluarga kami dah tak ada kena-mengena dengan awak semua. Tolong jangan ganggu kami lagi. Dia mendengus sinis. Tak ada kena-mengena? Hutang makau yang dulu tuh belum langsai lagi, sekarang aku datang nak tuntut. Kalau kau tak selesaikan, aku akan hebahkan semua cerita ni dengan terperinci kat satu kampung. Masa tu kita tengok keluarga mentua kau masih nak bela kau ketak. Kaki saya terasa lemah, hampir terduduk. Saya teringat bagaimana ibu saya dahulu berlari ke sana sini untuk membayar hutang sehingga jatuh sakit. Saya pikir semuanya sudah berakhir, tetapi kini dia muncul kembali, menolak saya ke pinggir tebing. Petang itu, saya tidak dapat menelan walau sesudu nasi. Farhan risau melihat muka saya yang pucat, tetapi saya hanya menggelengkan kepala. Saya tidak sanggup memberitahunya bahwa lelaki itu datang lagi meminta wang. Saya takut jika saya bercakap, Farhan akan menganggap keluarga kami masih terikat dengan masalah hutang, dan sisa kepercayaannya terhadap saya akan hilang. Saya memendam kerisauan itu seorang diri, membasahi bantal dengan air mata setiap malam. Beberapa hari kemudian, lelaki itu muncul lagi. Kali ini, dia menjerit-jerit di hadapan pintu pagar. Aisyah, keluar. Hutang kena bayar, jangan asyik menyorok.
Jeritannya menarik perhatian jiran-jiran yang mula keluar untuk melihat. Dengan tubuh yang menggigil, saya keluar. Muka saya pucat lesi. Ibu mentua juga bergegas keluar dari dalam. Mukanya merah padam. "Siapa kau nih buat bising depan rumah orang?" Lelaki itu tersenyum sinis. "Aku pemiutang lama keluarga Aisyah." "Keluarga Nimasa ambil menantu tak siasat betul-betul ke? Sekarang aku datang tuntut hutang. Kau nak marah pula?" Orang ramai berbisik-bisik dan menuding jari. Saya kaku di tempat saya berdiri, hanya mampu menahan air mata. Ketika itu, Farhan pulang dari luar. Melihat kejadian itu, dia meluru ke hadapan, mencengkam kolar lelaki itu dan menggeram. "Diam kau. Kalau kau malukan istri aku depan orang ramai, aku tak akan lepaskan kau." Lelaki itu tertawa sinis, menepis tangan Farhan. "Aku cuma cakap benda betul, kalau tak nak malu, bayarlah hutang." Hutang sudah bertahun-tahun, tapi belum selesai lagi. Farhan menjerit dengan api kemarahan di matanya. "Berapa? Cakap? Aku akan selesaikan. Tapi lepas nih jangan muncul kat sini lagi." Saya terkejut, memegang lengan Farhan. "Jangan, Bang, jangan bagi duit kat dia. Itu cerita lama. Mak dah selesaikan semuanya. Dia cuma nak peras ugut kita. Sekali kita bagi, dia akan ganggu kita selama-lamanya." Farhan memandang saya dengan pandangan keliru. Dia terdiam, kemudian menarik saya masuk ke dalam rumah dan menghempas pintu. Di luar, jeritan lelaki itu masih kedengaran, tetapi di telinga saya, hanya degupan jantung saya yang kencang kedengaran. Di dalam bilik, Farhan mencengkam bahu saya dengan kuat dan berkata sepatah demi sepatah, "Aisyah, cakap betul-betul pada saya. Hutang tu masih ada ketak. Sumpah pada saya." Air mata mengalir di pipi, dengan suara tersekat-sekat, saya berkata, "Abang, saya bersumpah, dah tak ada apa-apa kaitan lagi. Mak dah bayar semuanya dulu. Dia cuma nak peras ugut kita untuk dapatkan duit. Tolonglah percaya pada saya." Dia memandang saya lama. Matanya masih dipenuhi keraguan, tetapi tidak lama kemudian, dia mengeluh panjang. Di satu sisi, saya bersyukur dia tidak membelakangi saya, tetapi di sisi lain, saya dilanda ketakutan bahwa ribut ini akan berterusan. Malam itu, saya tidak dapat tidur. Saya duduk di tepi jendela, memandang cahaya bulan yang suram, hati saya kusut masai. Saya tahu kemunculan lelaki itu hanyalah permulaan, masa lalu telah diungkit, dan kini ia sedang mengheret masa kini saya ke dalam jurang. Saya berbisik kepada diri sendiri di dalam kegelapan. Kalau aku kehilangan suami dan keluarga nih, apalagi yang tinggal dalam hidup aku? Dan saya mula menangis teresak-esak. Esakan itu hilang di dalam kegelapan malam, tidak didengari oleh sesiapa, hanya hati saya yang hancur berkecai mendengarnya. Selepas mendengar segala kebenaran daripada ibu, hati saya terasa begitu berat. Sepanjang perjalanan pulang ke rumah mentua, saya berpikir bagaimana hendak menceritakan semua ini kepada Farhan. Di satu pihak, saya mahu berterus terang dan mendapatkan kepercayaannya sepenuhnya, tetapi di pihak lain, saya takut jika dia mengetahui kebenarannya, dia akan memandang hina pada saya dan ibu saya. Langkah saya terasa berat, dan jantung saya berdegup kencang seolah-olah mahu terkeluar dari dada. Sebaik sahaja melangkah masuk ke pintu pagar, saya melihat Farhan duduk termenung di anjung. Wajahnya kelihatan begitu letih, sama ada kerana kerja atau kerana saya. Saya memanggilnya perlahan, "Abang." Dia mengangkat kepala. Matanya bersinar seketika, tetapi kemudian kembali suram. Dia hanya mengangguk tanpa kata, mempersilakan saya masuk. Semasa makan malam, ibu mentua masih membisu, tetapi pandangannya tajam seperti pisau, meneliti setiap gerak-geri saya. Saya berasa seperti seorang banduan. Nasi terasa tersekat di kerongkong, tetapi saya coba sedaya upaya untuk menghabiskan makanan dengan tenang. Selepas makan dan mencuci pinggan, saya menguatkan tekad dan kembali ke bilik. Masa untuk berhadapan telah tiba. Farhan sedang duduk di atas katil, memerhatikan saya. Saya mendekatinya, melutut, dan menangis tersak-esak. "Abang, hari ini saya dah jumpa Mak. Saya rasa kalau saya terus diam, saya akan kehilangan abang selama-lamanya. Jadi sekarang, saya akan ceritakan segalanya." Keningnya sedikit berkerut, matanya memancarkan rasa terkejut dan cemas pada masa yang sama. Saya menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara bergetar, "Tahun tu, selepas ayah meninggal, Mak menanggung hutang yang berat.
Faedahnya berganda-ganda. Dan kami berdua terdesak. Semasa melarikan diri dari Ahlong, saya kemalangan dan hampir mati. Mak jual hampir semua harta untuk bayar hutang, tapi masih ada baki yang sangat sedikit. Saya pikir dah lama mereka lupakan, tapi sekarang mereka muncul semula dan ugut kami. Farhan membulatkan matanya, memandang saya dalam diam. Sambil teresak-esak, saya menyambung, saya sorokkan semua nih dari abang bukan sebab saya bersalah, tapi sebab saya takut. Takut abang pandang rendah pada saya, takut dihalau dari rumah mentua. Salah saya sebab tak berterus terang dari awal. Tapi tolonglah percaya satu perkara nih, hati saya untuk abang tak pernah bohong. Saya betul-betul cintakan abang. Suasana di dalam bilik senyap untuk masa yang lama. Farhan bangun dari katil, mendekati saya, dan membantu saya berdiri. Pandangannya menjadi lebih lembut, dan tangannya bergetar. Aisyah, kenapa tak cakap dari awal? Masa lalu yang menyakitkan tuh saya boleh maafkan, tapi kebisuan yang buat saya rasa dikhianati tuh, susah saya nak tahan. Awak faham perasaan saya? Saya mengangguk sambil menangis. Saya faham, saya salah. Tolong bagi saya peluang untuk tebus kesalahan saya. Mulai sekarang, saya akan hadapi semuanya bersama abang. Saya tak akan lari lagi. Farhan memeluk saya erat. Buat pertama kalinya dalam beberapa hari, saya dapat merasakan kehangatan tubuhnya. Tetapi suaranya masih terselit kebimbangan. Kita boleh hadapinya bersama, tapi Mak tak akan mudah terima. Kalau Mak tahu kebenarannya, dia akan menentang lebih kuat lagi. Jadi, kuatkan hati awak. Kata-kata Farhan benar. Keesokan paginya, sebaik sahaja dia pergi kerja, ibu mentua memanggil saya ke ruang tamu. Di atas meja, ada sebuah sampul surat berisi uang. Ibu mentua menolaknya ke arah saya dan berkata dengan pandangan dingin, "Ini duit simpanan Mak. Ambil nih dan pergi bayar hutang keluarga kau. Keluarga nih tak boleh tanggung malu ada menantu dari keluarga penghutang. Lepas dah bayar semua, bolehlah kau angkat muka sikit. Kalau masalah nih pun kau tak boleh selesaikan, jangan harap boleh tinggal kat rumah nih lagi." Saya kaku di tempat saya berdiri. Tangan saya menggigil. Uang di dalam sampul itu bukan sedikit, tetapi tidak cukup untuk membayar hutang yang telah berbunga selama bertahun-tahun. Kerongkong saya tersekat, saya melutut. "Mak, saya sangat hargai niat baik Mak, tapi hutang tuh jauh lebih banyak dari ini. Jangan risau, saya akan cari jalan. Tolong jangan halau saya. Saya tak pernah nak bawa sial ke rumah nih." Puan Zainab membentak dengan mata terbeliak, "Cakap memang senang. Kalau kau tak boleh buktikan kau tak bersalah, akhirnya kau akan dipijak oleh orang ramai. Keluarga Ni tak boleh tanggung malu lagi." Saya menunduk dan menangis. Jantung saya sakit seolah-olah mahu retak. Saya tahu di mata ibu mentua, saya seperti duri dalam daging. Tetapi saya juga tahu jika saya menyerah di sini, saya akan kehilangan segalanya. Petang itu, lelaki itu muncul lagi. Kali ini, dia bukan sahaja berdiri di luar pagar, tetapi menghentak-hentak pintu sambil menjerit, "Aisyah, keluar. Hutang tak nak bayar ke? Kalau kau tak bayar, aku akan hebahkan cerita nikat semua saudara mara kau." Saya ketakutan, bergegas keluar. Ibu mentua juga menyusul dari belakang, mukanya merah padam. Ibu mentua menjerit, "Kau nak apa sebenarnya? Cakap terus terang, jangan buat kecoh depan rumah orang." Lelaki itu mengecilkan matanya dan menyindir, "Aku nak duit lah. Dah berhutang, kenalah bayar. Keluarga ni masa ambil menantu tak siasat asal usul ke, sekarang aku datang tuntut hutang, kau nak marah pula?" Dengan tubuh yang menggigil, saya berdiri di hadapan ibu mentua dan berkata dengan suara tersekat-sekat, "Diam, saya akan bayar. Tapi bukan hari ini, tolong jangan malukan saya depan ibu mentua saya." Lelaki itu tersenyum sinis dan berkata dengan provokatif, "Kalau macam tuh, esok aku datang lagi, jangan mimpi nak lari." Dia berlalu pergi selepas berkata begitu. Di halaman, hanya bisikan jiran-jiran yang kedengaran. Ibu mentua berpaling kepada saya, seluruh badannya menggigil kerana marah. "Kau nampak, kau dah malukan seluruh keluarga ni. Kalau kau tak selesaikan benda ni, kau akan aku halau dari rumah ni serta-merta." Saya melutut dan menangis tersak-esak. "Mak, tolong bagi saya masa. Saya akan cari jalan. Saya tak nak cemarkan nama baik keluarga ni." Puan Zainab mendengus dan masuk ke dalam rumah. Saya ditinggalkan melutut di tengah-tengah halaman, jantung saya terasa sesak. Malam itu,
Farhan mendapati saya duduk termenung. Saya menceritakan segalanya yang berlaku hari itu kepadanya. Farhan menekuk kepalanya, mengeluh, dan berkata, "Aisyah, saya tak boleh biarkan lelaki itu malukan awak macam tu. Esok saya akan pergi jumpa dia dengan awak. Kita bincang betul-betul. Kalau betul masih ada hutang, saya akan cari jalan untuk selesaikannya. Tapi kalau dia menipu, kita akan selesaikan melalui undang-undang." Mendengar kata-katanya, saya berasa gembira dan takut pada masa yang sama. Gembira karena akhirnya dia tidak membelakangi saya, tetapi takut karena saya tahu perkara ini tidak akan mudah. Namun, saya juga sadar, saya tidak boleh lari lagi. Saya perlu menghadapinya sekali bersama suami saya untuk menyelesaikannya. Malam itu, saya memandang Farhan yang sedang tidur. Pelbagai perasaan menyelubungi saya. Saya sadar betapa bertuahnya saya, walaupun dilanda ribut yang dahsyat, dia akhirnya tidak membelakangi saya dan tetap berada di sisi saya. Saya berjanji dalam hati, walau apapun harganya, saya akan mempertahankan kebahagiaan ini hingga ke akhirnya. Di luar, angin menderu, seolah-olah memberi petanda ribut yang lebih besar akan tiba. Saya dapat merasakan hari esok akan menjadi hari penentuan. Sama ada kebebasan, atau jatuh ke lembah yang lebih dalam. Saya berada di persimpangan itu. Keesokan paginya, saya terjaga sejak awal subuh. Pelbagai ketakutan menyelubungi hati saya. Semalaman saya hampir tidak tidur, hanya mendengar bunyi jam yang seolah-olah mengira detik menuju saat penentuan. Farhan berbaring senyap di sebelah saya, tetapi dari bibirnya yang terkatup rapat dan keningnya yang berkerut, saya tahu dia juga tidak dapat tidur. Apabila cahaya matahari mula menyelinap masuk melalui jendela, dia bangun dan memandang saya. Matanya kelihatan letih, tetapi tegas. "Aisyah, hari ini saya akan pergi jumpa dia dengan awak. Kita tak boleh biarkan dia ugut dan malukan awak depan orang ramai lagi." Dengan tangan yang menggigil, saya menggenggam hujung baju. "Tapi, kalau betul masih ada hutang, mana kita nak cari duit? Abang pun tak ada duit lebih lepas majelis kawin kita." Farhan menggenggam tangan saya erat dan berkata dengan suara perlahan, "Duit boleh dicari. Tapi maruah awak dan keluarga kita tak boleh dibeli dengan duit. Saya tak akan biarkan awak tanggung malu macam tu seorang diri lagi." Kata-katanya membuatkan kerongkong saya tersekat, air mata saya bergenang. Saya mengangguk dan berbisik, "Saya percaya pada abang. Apapun yang jadi, saya akan pergi bersama abang." Kami berjanji untuk bertemu dengan lelaki itu di sebuah kedai kopi kecil di hujung kampung. Apabila kami tiba, dia sudah pun duduk di situ, berpeluk tubuh dengan senyuman sinis. Melihat kami, dia menempelak, akhirnya tunjuk muka pun. "Ingatkan nak lari lagi macam dulu." Saya menunduk, jantung saya berdegup kencang. Farhan duduk di hadapannya dan berkata dengan pandangan dingin, "Apa yang awak nak? Cakap terus terang, jangan berbelit-belit." Lelaki itu mengeluarkan sebuah buku nota usang dari poketnya, menyelak beberapa helai, dan menunjuk pada tulisan yang kabur. "Nih, rekod hutang mak mentua kau. Dulu dia cuma bayar sikit, bakinya ada catat kat sini. Campur bunga, dah banyak nih. Kalau nak selesaikan cara baik, sediakan duit." Farhan mengambil buku nota itu dan menelitinya. Mukanya menjadi gelap, dengan suara bergetar, saya berbisik, "Jangan percaya, tu cuma buku nota dia. Tak ada apa-apa bukti undang-undang pun." Lelaki itu tertawa besar. "Bukti undang-undang? Buat apa? Orang kampung nih semua tahu cerita nih. Kau ingat boleh nafikan?" Farhan meletakkan buku nota itu dan berkata dengan suara dingin seperti ais, "Kalau satu kampung tahu, kenapa selama ini tak ada siapapun ungkit cerita nih? Kalau betul ada hutang, kenapa tak selesaikan cara undang-undang, tapi cuma datang buat kecoh depan rumah untuk malukan kami?" Lelaki itu terdiam seketika, kemudian menggeram, "Aku bagi peluang untuk selesaikan cara baik. Kalau degil, aku akan hebahkan semua cerita nih. Masa tu jangan menyesal." Saya menggenggam lengan Farhan erat. Saya rasa seperti mahu rebah, tetapi dia masih tenang, memandang tepat ke mata lelaki itu. "Sekali lagi kau ganggu istri aku akan bawa benda ni ke muka pengadilan. Masa tu, 1 sen pun kau tak akan dapat." Lelaki itu mengecilkan matanya dan bingkas berdiri. "Berlagak kau ya? Baiklah. Kita tengok siapa yang menang. Aku ada saksi. Orang yang sama-sama pergi kutip hutang dulu. Kalau Aisyah terus nafikan, mereka sendiri akan datang jadi saksi." Dia berlalu pergi selepas berkata begitu. Di dalam kedai kopi,
hanya keheningan yang berat yang tinggal. Saya terduduk di kerusi dan menangis. Abang, saya takut, kalau dia betul-betul cari saksi, macam mana saya nak buat? Farhan memeluk bahu saya dan berkata dengan suara yang mantap, Aisyah, jangan takut. Kalau betul mak awak dah bayar hampir semua hutang, lelaki tu tak ada bukti lain selain buku nota buruk tu. Saya akan cari jalan. Saya tak akan biarkan dia ugut awak. Dalam perjalanan pulang, saya memegang tangannya erat, seolah-olah jika saya melepaskannya, saya akan jatuh ke dalam gaung. Di satu sisi, hati saya dipenuhi harapan karena dia berada di sisi saya, tetapi di sisi lain, saya takut ibu mentua tidak akan mempercayai keadaan ini dan akan menggunakan alasan lelaki itu untuk menghalau saya. Seperti yang dijangka, sebaik sahaja tiba di rumah, Puan Zainab terus mendesak, macam mana? Dia cakap apa? Betul ke masih ada hutang? Sebelum saya sempat menjawab dengan gemetar, Farhan bersuara, Mak, itu cuma ugutan. Dia tak ada bukti undang-undang, cuma guna buku nota buruk untuk ugut kami. Kalau dia datang buat kecoh lagi, kami akan lapor polis. Puan Zainab memandang saya dengan pandangan curiga dan berkata, jadi, tak ada siapa yang tahu pasti sama ada hutang tu masih ada atau tak, kan? Aisyah, dengar sini baik-baik. Mak tak boleh terima menantu yang ada hutang dalam rumah ni. Kalau kebenaran terbongkar nanti, jangan salahkan Mak. Saya melutut dan menangis teresak-esak. Mak, tolonglah percaya pada saya. Saya tak pernah nak cemarkan nama baik keluarga ni. Kalau perlu, saya akan hadapi lelaki itu seorang diri. Saya tak akan biarkan Mak dan Farhan terjejas. Puan Zainab mendengus dan masuk ke dalam biliknya. Saya duduk termangu di situ, jantung saya sakit seolah-olah mahu retak. Malam itu, Farhan memeluk saya dan berbisik perlahan, jangan risau. Walaupun Mak tegas, aku percaya pada kau. Aku akan cari sendiri orang yang tahu cerita lama tu untuk tahu kebenarannya. Kita tak boleh biarkan lelaki tu bermaharajalela macam tu. Mendengar kata-katanya, hati saya dipenuhi kehangatan dan keresahan pada masa yang sama. Kepercayaannya adalah satu-satunya sokongan yang saya ada sekarang. Tetapi pada masa yang sama, saya takut jika Farhan menemui saksi sebenar, di pihak siapa mereka akan berpihak, dan adakah ibu mentua akan mendapat alasan yang lebih kukuh untuk menghalau saya. Saya menyandarkan kepala di bahu Farhan, membasahi bajunya dengan air mata. Saya berbisik, asalkan abang percaya pada saya boleh harungi apa saja dugaan. Tapi saya takut suatu hari nanti abang pun akan lepaskan tangan saya. Farhan memeluk saya lebih erat dan berkata dengan tegas, aku dah pilih kau, jadi aku akan bersama kau sampai akhir. Sama ada dugaan atau ribut, aku tak akan pernah lepaskan tangan kau. Pada saat itu, saya merasakan kepercayaan yang rapuh tetapi berharga mula mekar di dalam hati saya. Di luar, angin malam berdesir melanggar tingkap, kedengaran seperti bisikan takdir. Saya tahu hari untuk berhadapan yang sebenar masih menanti, dan perjuangan untuk mempertahankan kebahagiaan ini masih belum berakhir. Beberapa hari berikutnya, Farhan mula mencari kebenaran dengan sendiri. Dia menghubungi kenalan di kampung halaman saya secara senyap, mencari saksi-saksi kejadian lama itu. Setiap hari, saya melihat wajahnya yang semakin cengkung karena keluar awal dan pulang lewat, hati saya sakit dan bimbang. Saya tahu dia berusaha untuk saya, tetapi saya takut hasilnya akan menghancurkan kami berdua. Sementara itu, ibu mentua masih bersikap dingin. Dia tidak lagi mendesak saya dengan kasar seperti sebelumnya, tetapi pandangannya sentiasa penuh dengan keraguan, membuatkan saya sukar untuk bernafas dengan lega. Saya coba sedaya upaya menunaikan tanggung jawab sebagai menantu. Memasak dengan teliti, mengemas rumah dengan bersih, berharap hati ibu mentua akan lembut. Tetapi saya tahu selagi masalah hutang ini tidak diselesaikan dengan jelas, saya tidak akan mendapat tempat yang sebenar di dalam rumah ini. Suatu petang, ketika saya sedang menjahit pakaian lama, Farhan pulang dengan wajah yang serius. Dia duduk di sebelah saya, memegang tangan saya, dan berkata dengan suara berat, Aisyah, hari ini saya dah jumpa orang kampung yang nampak sendiri kejadian tu. Dia kata, memang betul keluarga awak diganggu oleh ahlong masa tu, dan memang betul awak kemalangan masa cuba lari dari mereka. Tapi lepas tu, mak awak jual tanah dan pinjam duit dari sana-sini untuk bayar hampir semua hutang. Cuma tinggal sikit saja. Itu pun lelaki tu sendiri yang kata dah kira langsai. Sekarang dia cuma nak peras ugut untuk dapatkan duit. Mendengar kata-kata itu, hati saya hancur luluh, dan air mata saya tumpah.
Dengan suara tersekat-sekat, saya berkata, "Saya dah agak benda ni akan jadi macam ni. Saya tak takut pandangan orang. Saya cuma takut kehilangan abang dan keluarga ni." Farhan memeluk saya dan berkata dengan suara tegas, "Aisyah, awak tak bersalah. Yang bersalah adalah Ahlong yang desa keluarga awak sampai ke pinggir tebing. Saya dah buat laporan polis pasal dia datang buat kecohkat rumah kita. Kalau dia muncul lagi, dia akan terima padahnya." Mendengar kata-katanya, saya merasakan kekuatan baru timbul di dalam hati saya. Saya menyembamkan muka di bahunya dan menangis teresak-esak. Tetapi di dalam hati, kepercayaan yang tidak pernah ada sebelum ini mula mekar. Beberapa hari kemudian, pihak polis memanggil kami berdua dan lelaki itu. Dia masih dengan selamba membawa buku nota usang itu dan menjerit-jerit mengatakan ibu saya tidak membayar hutang. Tetapi di hadapan siasatan polis, dia tidak dapat menunjukkan sebarang dokumen yang sah. Orang-orang kampung yang menjadi saksi kejadian lama itu juga hadir. Mereka memberi keterangan bahwa ibu saya telah membayar hampir semua hutang, dan baki yang sedikit itu telah dihalalkan sendiri oleh lelaki itu pada masa itu. Keputusannya jelas. Polis memberi amaran kepada lelaki itu untuk berhenti mengugut, dan akan mengambil tindakan tegas jika dia membuat kacau lagi. Apabila pegawai polis membacakan kesimpulannya, saya menangis. Selepas bertahun-tahun hidup dalam rasa bersalah, akhirnya saya mendapat keadilan. Pulang ke rumah, saya melutut di hadapan ibu mentua dan berkata dengan suara tersekat-sekat, "Mak, sekarang semuanya dah jelas. Saya minta ampun sebab dah sorokan perkara ni dan buat Mak risau. Lepas ni, saya akan tunaikan tanggung jawab sebagai menantu dan hidup dengan baik supaya Mak tak malu." Puan Zainab memandang saya lama, kemudian mengeluh perlahan. Pandangannya menjadi lebih lembut, dan suaranya juga lebih perlahan. "Bangunlah, Mak mengaku Mak dah layan kau dengan teruk beberapa hari ni. Tapi sebagai seorang ibu, kau kena faham hati Mak yang risaukan maruah keluarga. Sekarang semuanya dah jelas, jadikan ini sebagai pengajaran. Lepas ni hidup dengan jujur, jangan biarkan ribut macam ni berlaku lagi." Saya menangis tersesak-esak sambil memegang tangannya. Hati saya terasa ringan seperti baru terjaga dari mimpi ngeri yang panjang. Farhan berdiri di sebelah saya, memeluk bahu saya dengan pandangan yang hangat. Sejak hari itu, suasana di dalam rumah perlahan-lahan berubah. Ibu mentua tidak lagi mengawasi setiap gerak-geri saya, dan walaupun belum mesra sepenuhnya, sikapnya yang tajam telah banyak berkurangan. Farhan pula semakin menyayangi saya. Seolah-olah mahu menebus penderitaan yang saya lalui, dia memberi lebih banyak perhatian dan berkongsi perasaannya. Suatu petang, saya pergi menziarahi ibu. Melihat keadaan saya yang lebih ceria dan sihat, ibu menitiskan air mata kegembiraan. Saya memeluknya dan berbisik, "Mak, semuanya dah berakhir. Kita tak perlu takut lagi." Farhan masih di sisi Aisyah, dan ibu mentua pun dah mula faham. "Cukuplah salahkan diri sendiri, Mak. Mak dah terlalu banyak berkorban untuk Aisyah." Ibu mengesat air matanya dan menggenggam tangan saya erat. "Anakku, Mak cukup gembira kalau kau bahagia. Sekarang ribut dah berlalu, jagalah rumah tangga dan cinta kau baik-baik. Ingat, yang paling penting bukan masa lalu, tapi bagaimana kita menjalani hidup sekarang dan masa depan." Saya mengangguk dengan rasa terharu yang mendalam. Pengajaran terbesar dalam hidup saya ialah menyembunyikan sesuatu hanya akan melukakan lagi, dan hanya dengan berhadapan dengannya barulah luka itu boleh sembuh. Hari-hari berikutnya berjalan dengan tenang. Saya menjaga keluarga dengan sepenuh hati. Farhan sering memberi semangat kepada saya. "Kita dah harungi dugaan ni, lepas ni tak ada apa yang boleh halang kita lagi. Awak percaya pada saya, dan saya akan sentiasa percaya pada awak." Saya tersenyum dengan air mata berlinangan. Saya tahu perjalanan perkawinan kami bukan sentiasa mudah, tetapi selagi ada kepercayaan dan cinta antara satu sama lain, kami boleh berjalan bersama hingga ke akhirnya. Di seberang anjung, cahaya senja memanjang, dan angin berdesir lembut melanggar rimbunan pepohon. Saya berbisik perlahan. Walau apapun ribut yang melanda, ia pasti akan berlalu, dan hanya cinta yang akan kekal. Para pembaca sekalian, hidup seorang wanita bernama Aisyah akhirnya telah melalui badai yang dahsyat. Hutang dan kemalangan masa lalu, syakwa sangka suami, layanan dingin ibu mentua, dan bisikan jiran-jiran semuanya adalah dugaan yang seolah-olah mahu menelannya. Tetapi akhirnya, dengan kekuatan cinta, kesabaran, dan kepercayaan,
Saya dan Farhan berjaya mengatasi segalanya. Yang penting bukanlah betapa sakitnya masa lalu, tetapi bagaimana kita menjalani hidup sekarang dan memiliki hati yang tulus dan baik untuk menjaga kebahagiaan. Saya mendapat pengajaran yang mendalam melalui kisah ini. Menyembunyikan sesuatu hanya akan mendedahkan luka, dan hanya dengan berhadapan dengannya barulah penyembuhan bermula. Saya takut untuk berhadapan dengan kebenaran, takut kehilangan cinta dan dipandang rendah. Tetapi apabila saya memberanikan diri untuk bercakap, apabila Farhan melindungi saya, dan apabila ibu saya coba memikul semua tanggung jawab, barulah ribut itu mula reda. Seorang wanita yang melangkah ke alam perkawinan bukan sahaja membawa cinta, tetapi juga luka masa lalu dan harapan. Tiada siapa yang sempurna, dan setiap orang mempunyai kisahnya sendiri. Yang penting adalah suami istri saling mendengar, memahami, dan mengharungi kesukaran bersama-sama. Suami yang benar-benar berharga bukanlah orang yang meragui istrinya, tetapi orang yang menggenggam erat tangan istrinya di tengah badai. Ibu mentua yang benar-benar bijaksana bukanlah orang yang mencari kesalahan menantunya, tetapi orang yang menghargai usaha dan keikhlasan menantunya. Dan menantu yang baik adalah orang yang berhadapan dengan kesilapannya, bertanggung jawab, dan berbakti kepada keluarga. Kisah saya berakhir dengan bahagia, tetapi saya percaya ia meninggalkan sesuatu untuk difikirkan oleh ramai orang yang hidup di dalam institusi keluarga. Saya berharap semua yang sedang berada di posisi istri, suami, dan ibu bapak akan lebih banyak mendengar, memaafkan, dan mencintai satu sama lain. Karena di tengah badai kehidupan, yang melindungi keluarga kita hanyalah cinta dan kepercayaan. Terima kasih kerana sudi mengikuti kisah yang panjang ini hingga ke akhirnya. Jika Anda menyukai cerita ini, sila tinggalkan pandangan Anda di ruangan komen, dan jangan lupa untuk melanggan dan menekan butang suka. Pernahkah Anda mengalami pengalaman yang serupa dengan Aisyah dalam hidup Anda? Apakah pengajaran yang Anda peroleh daripada kisah ini? Kehidupan sememangnya tidak dapat lari dari badai, tetapi jika ada cinta dan kepercayaan, kita pasti akan menemui ketenangan di tengah-tengah ribut yang paling dahsyat sekalipun.